Saudaraku Ibrahim Ali, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, juga pernah menyatakan Islam merupakan antara agama utama di dunia yang melindungi mereka yang bukan seagama dengan mereka. Sesungguhnya juga perlembagaan yang digubal pertama di dunia, iaitu perlembagaan Madinah, juga ada peruntukan dan fasah untuk mempertahankan bukan Islam. Tuhanmu yang sebenar-benarnya Maha Perkasa pernah berfirman, barang siapa menyakiti orang bukan Islam yang berada di bawah perlindungan Islam, maka ia telah menyakiti saya. Dan barang siapa yang menyakiti saya, maka ia telah menyakiti Tuhan. Riwayat Abu Daud. Bangsa Melayu amat kaya dengan sifat kesopanan mereka. Sebab itu banyak kesusastraan yang banyak berlapik-lapik supaya tidak menguris hati sesiapa. Kesantunan dan kesopanan Melayulah yang menjadi identiti utama selama ini. Tidak kira dari segi pertuturan, perlakuan, perbuatan dan cara mereka melayan tetamu. Peribahasa Melayu juga percaya, biar mati anak, jangan mati adat. Jadilah pejuang Melayu yang benar-benar jitu dan tulen. Jangan sesekali biar adat kesopanan dan kesultanan dan kesantunan bangsamu mati bersamamu. Sesungguhnya bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Kalau benar pun hendak membangunkan bangsamu, maka biar secara bersederhana. Sesungguhnya ini juga cara Islam dan Melayu yang sebenar. Kesederhanaan amat ditekankan oleh Islam sehingga Nabi Muhammad membahagikan kehidupannya kepada 3 peringkat, iaitu 1/3 untuk beribadah, 1/3 untuk bekerja, dan 1/3 untuk berehat. Lambangnya di sini, berjuanglah secara bersederhana, seperti mana falsafah ini yang terdapat dalam agama Islam. Seperti mana juga falsafah ini hendak diterapkan pada dalam bulan Ramadan, iaitu makan secara bersederhana. Itulah lambang dan makna bulan puasa yang sebenar. Saudaraku Ibrahim Ali, tanah ini ditukar daripada tanah Melayu kepada Malaysia. Bukan tetamumu yang tukar. Sesungguhnya Perdana Menteri pertama Melayu yang tukar. Bahasa Melayu ditukar kepada bahasa Malaysia. Bukan tetamumu yang tukar, tetapi Perdana Menteri Melayu kelima kita yang tukar. Sesungguhnya juga pengajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris bukan tetamu yang tukar, tetapi Perdana Menteri Melayu ketiga kita yang tukar. Saudaraku Ibrahim Ali, niat kamu mungkin ikhlas, jitu, benar dan betul, tetapi cara dan tindakan kamu tidak semestinya betul. Apa yang Melayu perlukan pada hari ini adalah peningkatan kemahiran, penguasaan ilmu dan pengetahuan, dan pembinaan mental dan fizikal serta pemantapan dan kekuatan diri. Janganlah silap memberi ubat kepada penyakit yang wujud. Kena fahami dan teliti dahulu punca dan akar berlakunya kepada penyakit. Silap beri ubat, nanti ada kesan sampingan yang lebih teruk dan lebih parah kalau mengakibatkan kematian. Menyalahkan bangsa lain atas kegagalan dan kelemahan bangsamu bukan ubatnya. Kalau benar pun ramai Melayu yang bangkit menentang bukan Melayu, kalau benar pun semua bukan Melayu di Malaysia sudah tiada lagi di tanah suci Melayu ini, adakah saudara benar-benar rasa Melayu akan menjadi kaya raya dan berkebolehan dalam sekelip mata seperti niat munimu? Lihat saja pada Indonesia, anda akan dapat jawapannya. Saudaraku Ibrahim Ali, percayalah pada kadah dan kadah. Tuhan sudah mentakdirkan dan merancang kita semua yang berbagai kaum dan wujudnya masyarakat madani di Malaysia. Maka berbaik-baiklah dengan semua. Anda tidak mampu mengubah hakikat yang sudah sedia ada wujud di negara kita. Sesungguhnya kekayaan dan kebolehan tetamu bukanlah melalui rampasan. Apakah
kuasa dan daya mereka sebagai golongan minoriti untuk merampas. Mereka datang ke sini dahulu juga sebagai kuli dan hamba di ladang, estate dan kawasan pelumbungan. Kerajaan dan pemimpin kerajaan selama 50 tahun ini juga diketuai oleh orang Melayu. Dan apatah lagi dipertahankan daulatnya oleh raja-raja Melayu. Apakah kapasiti, apakah authority golongan bukan Melayu dan tetamumu untuk merampas kekayaan-kekayaan yang sedia ada. Sempadan kita luas. Jangan sempitkan skop lingkungan pemikiran kita. Kalau benar pun bukan Melayu merampas ekonomi seperti mana yang didakwamu, maka masih tidak dapat dinafikan Malaysia, negara kita yang dicintai, juga yang mendapat untungnya. Apabila ada kajian menyatakan bahawa lebih daripada 90% cukai negara adalah daripada golongan bukan Melayu. Saudaraku Ibrahim Ali, kalau benar pun melalui rampasan, tidak perlu risau. Ikut sahaja falsafah dan teori Blue Ocean Strategy, satu buku terbitan Universiti Howard yang menuntut kita semasa mencari pasaran yang belum ditembusi. Buat apa hendak bersaing di pasaran yang sudah keruh? Dan apatah lagi kata kamu dalam pasaran tersebut sudah wujud banyak rampasan perniagaan dan ekonomi. Kalau ramai ibu bapa Melayu percaya pada falsafah, jangan terlalu manjakan anak-anak. Walaupun kita benar-benar mencintai mereka, kerana takut mereka menjadi rosak nanti. Mengapa tidak pemimpin Melayu memegang falsafah ini dalam kepimpinan mereka? Saudaraku Ibrahim Ali, janganlah kuman di seberang nampak, gajah di depan mata tidak nampak. Kalau kadar dan kadar sudah menjadikan kita hidup sebumbung, maka bersama-samalah kita bersaudara. Sesungguhnya kita bukan musuhmu. Kita tetap rakyat Malaysia. Kalau ada peperangan menyerang negara ini, darah Cina dan darah India juga akan mengalir dan mati di tanah ini. Musuh kita adalah di luar. Musuh Islam adalah Barat yang menindas Timur dan Islam. Musuh kita adalah Israel yang menindas Palestin. Kalau benar pun saudaraku Ibrahim Ali hendak berbaik-baik dan bersaudara, dan timbulnya isu tepuk sebelah tangan tidak berbunyi, maka tidak apa. Kerana yang penting niat itu ada dalam kamu sebagai seorang Melayu dan Islam yang sejati. Tabahlah seperti Nabi Muhammad tabah berdakwah dan menyebarkan Islam. Mulakan dengan langkah pertama dahulu. Hulurkan tangan dahulu. Tidak dibalas salaman, sabar dahulu. Sesungguhnya kesabaran itu sebahagian daripada keimanan. Percayalah saudaraku Ibrahim Ali, sedikit-sedikit usahamu lama-lama menjadi bukit juga saudaraku. Perkasa Melayu melalui program-program yang bermanfaat. Jauhilah isu-isu politik dahulu. Kalau benar pun bangsamu hendak berperang dengan bangsa lain, janganlah menyerang dengan membabi buta. Siapkan mereka dahulu. Beri latihan, beri ilmu, beri kemahiran. Kuatkan kubu dan senjata mereka dahulu.